Kacak si pemandangan kita. Dibelakangkan dengan suasana Gunung Legenda Santubong. Dekat area tu ada sebuah sekolah yang hebat dalam bidang teater. Mau tahu siapa champion kita? Sini sekolah ya. Semuanya bersama dengan kami Fatabo dalam Sekolah Kami Nang Champion. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Nang Champion, Champion. Alright. Kini Tok kami dah sampai dekat Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Sekolah Tok memang tahu kehebatannya dari segi seni persembahan tarian, nyanyian, muzik memang Tapi untuk episod kali Tok, kita nak highlight seni persembahan teater. Jadi jom explore bersama dengan kami. Untuk mempelajari seni persembahan teater, ia memerlukan ilmu yang cukup didada. Jadi kita nak jumpa dengan cikgu yang banyak melahirkan champion-champion dekat Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan, drama dan teater berperanan membentuk modal insan yang berkualiti tinggi dari segi intelek, rohani dan jasmani. Untuk mendapatkan modal insan yang berkualiti, perlunya ada penggerak, perlunya ada panduan, dan inilah dia. Cikgu-cikgu yang banyak melahirkan champion, pelakon-pelakon teater yang hebat di Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Kita ada Cikgu Fitri dengan Cikgu Sylvester. Baik Cikgu, bidang teater tu Omadah sudah pasti menjadi satu subjek penting untuk sekolah tu. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton, apa pencapaian terbaik sekolah tu dalam bidang teater? Okey, untuk pencapaian. Sebelum tu elok saya perkenalkan dulu yang di sebelah sini cikgu ni merupakan bekas pelajar di sini. Batch kedua kalau tak silap, betul? Cikgu? Mereka ni kalau kita melihat dah berjaya jadi guru. Itu salah satu produk keluaran Sekolah Seni Malaysia Sarawak. Wow. Memang jelas kita nampak. Dan jelas. Betul. Kalau dari aspek pertandingan kita sudah pernah mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kita pernah memenangi pertandingan talent show di Barcelona, Spain pada tahun 2017 kalau tak silap. Kita membawa satu naskah yang bercirikan produk tempatan. Kita mengangkat kisah rentap pada masa itu di Barcelona. Wow, satu pencapaian boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, memang patut dibanggakan. Okey, baik. Tapi namun bagaimana macam ni cikgu-cikgu di sekolah seni tu memupuk semangat pelajar, mendorong pelajar untuk menjadi yang lebih terbaik, sebab kadang-kadang bukan mudah nak jadi yang terbaik tu. Okey, Cikgu Fitri, ada? Okey, terima kasih atas soalan. Okey, bagaimana kita nak memupuk seseorang pelajar itu menjadi yang paling terbaik lah, ataupun luar biasa, perkataan saya lah, luar biasa. Sebab saya pun bekas sekolah sini, yang saya tahu selok belok bagaimana dia punya cara bekerja, cara diorang bohong pun kita dah tahu dah. Sebab saya memang pelajar kat sini. So kita cuba selami ataupun masuk dalam zaman mereka. Kalau boleh kita dengar luahan mereka, sebab kita pun pagi kita akan kelas akademik lah, petang ataupun kesenian. So dia agak letih. So kita dengar luahan sekejap dan kita mulakan latihan kita dengan perkara-perkara yang boleh memberikan mereka ceria. So bila dia orang ceria, pelajaran kita mesti akan masuk. Itu saya punya inilah.
Okey, faham. Jadi antara kriteria pemilihan pelajar yang ingin bergerak aktif dalam bidang teater ni, apa yang perlu ada pada diri mereka? Okey, pertama adalah disiplin amat penting lah. Paling penting disiplin lah. So bila kita bagi masa untuk maksudnya kita bagi task, so awak semua dalam masa 5 hari awak kena hafal satu skrip. So mereka bekerjasama lah, bekerjasama. So bila dah bagi task, bila mereka dah hafal, so kita ada sesi kedua iaitu kita melakonkan. Itulah bila mereka semua dah dapat, dia masuk dalam kita punya trend tu, so insya-Allah dia akan berjaya. Okey, untuk tambahan sedikit dari segi aspek kemasukan pelajar. Okey, kita menerima pelajar dari tahun 6 sebelum mereka masuk ke tingkatan 1. Kita akan mengadakan sesi uji bakat sebelum mereka masuk. So kita memang memilih bakat-bakat yang ada di seluruh Sarawak untuk dibawa masuk ke sekolah seni. Untuk itu mereka perlu melakukan pendaftaran secara online terlebih dulu. Selalunya dibuka dari tempoh Julai sehingga Oktober setiap tahun. Selepas itu akan diadakan sesi uji bakat lah, atau lebih dikenali sebagai sesi serahan seni. So mereka akan diinterview. Sekiranya mereka melepasi interview tersebut, mereka akan dipilih memasuki ke sekolah seni lah. Baik, tapi apa penambahbaikan yang ingin dilakukan bila kita bercakap mengenai fasa endemik ni? Semua industri sudah terbuka. Jadi apa planning, future planning untuk bidang teater? Okey, untuk planning bidang teater secara umumnya, kita akan cuba untuk berkolaborasi lagi dengan agensi-agensi luar untuk mendekatkan lagi pelajar kita dengan industri yang ada di luar, terutama dengan pihak-pihak universiti seperti Unimas, pihak-pihak IPG, yang mana pelajar-pelajar kita bukan sahaja dapat akses untuk melanjutkan pelajaran ke sana nanti, tapi mereka boleh menimba ilmu yang banyak sebelum mereka pergi melangkah dari sekolah seni. Namun bila kita melihat jadual yang dikatakan Cikgu Fitri tu, pagi tu belajar, petang tu latihan. Jadi agak pack lah kalau nak dibandingkan dengan sekolah biasa. Jadi bagaimana cikgu dekat sini menghandle atau kita mengatasi masalah tekanan yang pelajar hadapi ni? Macam mana sebagai cikgu memberi dorongan supaya mereka tidak, orang kata, tidak stres lah. Okey, untuk bidang teater, sebelum kita start ataupun kita mula dalam pelajaran, selalunya kita akan mulakan dengan teater game. Okey. Teater game tu mungkin awak tahu kot. Teater game tu adalah untuk memberi diorang, memerangsangkan diorang untuk minat dalam bidang teater, supaya mereka dia punya boleh hilangkan stres lah. Benda tu sebenarnya bila diorang suka dalam pelajaran, bila diorang suka di dalam bidang teater, tiada masalah untuk mereka menggali ilmu. Untuk kami memberi pun tiada masalah juga sebenarnya. Kita pun happy, dia pun happy, tiada masalah. Okey. Ni soalan penutup lah. Harapan lah macam biasa. Apa harapan untuk menjadikan sekolah seni Malaysia Sarawak ni hebat, lebih-lebih lagi dalam bidang teater ni? Okey, kalau saya sebagai seorang guru ya, memang harapan kita adalah untuk melihat pelajar kita berjaya. Tapi pada saya secara individu ya, pelajar, saya tidak mengharapkan mereka menjadi seorang pelakon yang hebat, seorang pengarah yang hebat, tidak. Tapi macam mana mereka apply apa yang mereka belajar di sekolah, dan macam mana mereka nak bawa di luar sana. Itu lebih penting pada saya. Macam mana mereka nak bawa diri. Kalau di atas pentas tu macam mana kita nak berhadapan dengan orang dan sebagainya. Itu sangat berguna di luar pada saya. Kalau Cikgu Fitri? Kalau saya harapan saya sebenarnya teater ini adalah memanusiakan manusia. So kalau boleh, sebab saya dulu pun, kalau saya bukan sebagai seorang cikgu, mungkin saya jadi orang lain. Tapi bagaimana usaha saya nak dapatkan satu benda tu, maksudnya teater telah mengajarkan saya. Maksudnya kalau kita nak jadi seorang travel agency, so kita kenalah berlakon jadi travel agency. So kita bercakap bagaimana dan sebagainya lah. Sama juga dengan diorang. Harapan saya keluar dari sekolah seni ni, jangan fikir tiada pekerjaan untuk mereka. Sebenarnya besar dia punya peluang untuk jadikan mereka lebih baik. Kalau yang dah lepas-lepas tu, rakan-rakan saya ada yang pernah ada jadi peguam, banyak yang jadi lecturer pun ada. Teater memanusiakan manusia. Itu dia. Jadi sekolah Tok Nang champion, guys.
ang champion. Nang champion, champion. Nang champion, champion. Tadi kita dah jumpa dengan cikgu yang banyak memberi ilmu dari segi seni persembahan teater. Kini tu kita nak jumpa dengan pelajar champion Sekolah Seni Malaysia Sarawak yang hebat dalam bidang teater. Let's go. Seni persembahan teater boleh dikatakan agak kompleks di mana ia memerlukan penghayatan emosi yang sempurna daripada segi fizikal dan mentalnya. Dengan ada usaha, pasti akan membuahkan hasil. Dan inilah contohnya, champion kita. Kita ada adik Dayang dengan adik Alia. Tapi sebelum tu kan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa yang menarik di Sekolah Seni Malaysia Sarawak yang ada, yang seada, bukan ada, yang seada di sekolah lain. Okay. Dekat sekolah tu, kami orang dapat belajar dari 4 bidang. Bidang seni visual, bidang muzik, teater dengan tari. Kami dapat belajar dari Form 1 sampai Form 3. Lepas bila kami masuk Form 4, kami boleh pilih satu bidang. Kami Form 4, kami pilih bidang teater. Lepas sekolah tu, dengan environmentnya kami dapat tengok Gunung Satubong. Dia pun pemandangan indah lah. Satu value yang mungkin sekolah lain si ada, Sekolah Seni Malaysia Sarawak je yang ada. Okey, baik. Tapi macam ni kita dua boleh terlibat dalam bidang teater tu? Adakah ia secara sukarela ataupun paksaan? Sukarela. Kami nang mena minat bidang tu lah. Sebab saya rasa bidang tu nya dapat serlahkan potensi kita sebagai seorang penggiat seni. Wow, maju anak seni. Itu dia. Tapi macam ni kita dua boleh menyeimbangkan dari segi akademik dan co-curriculumnya. Dengan latihan yang padat, Form 1 sampai Form 3 belajar 4 bidang, pelbagai jurusan. Macam ni menyeimbangkannya? Berdasarkan pengalaman saya lah. Masa saya Form 1 dengan Form 3, saya dah strict gila. Kita lagi masih boleh main-main dengan kawan. Masuk Form 4, strict gila. Macam kita susah lah nak concentrate dengan akademik dengan kesenian. Sebab kesenian tu kita banyak bersaing dengan student lain juga. Pasal akademik tu kita susah nak masuk pelajar ajak sikit. Okey. Kalau Dayang? Kalau bila dapat kesenian, bila memang diberi skrip ke atau pelah kerja tu, cikgu akan beri tempoh masa. Bila memang kan hafal ya, so memang cuba untuk cuba saya upayalah untuk sampai dengan tempoh masa yang cikgu beri ya. Namun agak-agak satu watak ya, untuk satu cerita ya, berapa lama untuk dihafal? 1 days, 2 days. Munnya skripnya panjang, lama sikit nak hafal macam 5 hari macamnya. Mun skripnya kecil-kecil, 3 hari, sehari pun dah hafal. Dapat. Oh, okey. Dari segi penghayatan permainan emosi macam ni prosesnya? Mun kita nak menghayati watak ya, ada susah sikit lah sebab kadang-kadang kita mau yang suruh penonton rasa macam watak tu benar-benar menjadi. Macam kita maunya faham benar-benar watak kita tu, watak sedih, kita mesti sedih benar-benar sampai mesti bola penonton nangis. Yang maksudnya watak ya benar-benar bagus. Oh, okey. Jadi watak yang paling susah kita dua pernah pegang untuk dilakonkan dan ia berjaya. Watak gila. Watak gila. Uish, watak gila. Agak-agak berapa lama menjadi seorang gila ya? Adakah terbawa-bawa ke asrama, terbawa-bawa ke rumah watak gila tu? Sebab kadang-kadang untuk dunia realiti kita berkelakar mengenai bidang lakonan tu, bila kita menjiwai watak yang terlampau mendalamnya sampai tembak-embak. Jadi adakah terbawa-bawa watak gila ya di asrama sampai orang madah gila umpan tu? Ada sih. Ada. Adalah untuk guru-guru. Saya dapat watak Mak Haji. Okey. Sebab cikgu madah watak saya si cukup bah. Saya terpaksa lah main dengan kawan saya dari Mak Haji. Supaya saya dapat feel watak yang benar-benar. Tapi bila kita orang dah mendapat satu tahap maksima di mana satu kepuasannya, kita orang rasa puas sih.
mempersembahkan lakonannya kepada penonton? Kami orang rasa puas, tapi bila dah siap penalti kami orang rasa macam kami boleh pula lebih lagi, tapi ya dah dari petasan kami orang. Okey lah. Okey. Mungkin tak boleh juga cerita dengan penonton kita. Apa cabaran-cabaran yang kita orang hadapi semasa persediaan bidang teater tu dipersembahkan sebelum proses. Semasa proses ya bah, kita ada banyak bersaing dengan student lain juga sebab kadang-kadang kita pun effort ya susah nak tangga. Lepas ya kita nak kontrol emosi kita boleh stres kat sia. Kita mesti tahan. Kita rasa nak nangis tahan, jangan sebabnya mengganggu watak. Betul. Okey. So, ya ada cara kita mengawal tekanan emosi. Okey. Namun untuk 2 tahun dah kita pandemik berlalu, jadi banyak pergerakan terhad, limitasi akan berlaku dari segi latihan, dari segi penghayatannya. Dari apa cabaran dekat Sia pula? Kami orang kurang pendedahan lah dengan cikgu. So kami orang kan guna laptop je, guna phone kadang dengan cikgu. So kami orang susah nak menghayati watak yang menyabit watak tu. Kami orang susah nak dapat penghayatannya. So kami orang perlu face to face ya, salah satu cabaran lah. Kami orang perlu hayati watak ke diri. Masa kami orang perlu pula dengan siapa lah saudara mara yang dekat rumah ya, kami orang perlu. Oh, dengan mak-mak sekali. Boleh juga. Oh, okey. Baru tahu. Jadi penonton siapa nak jadi pelakonnya bukan mudah sebenarnya. Banyak proses yang perlu kita tempuhi, banyak faktor yang perlu kita hadapi. Tapi namun dari bidang teater Tok Nak, apa nilai-nilai yang kita dapat daripada belajar bidang teater tu selama di sekolah seni Malaysia? Saya dapat belajar cara menjadi sabar. Saya dapat belajar saya jadi lebih strict. Saya dapat ikut peraturan. Saya belajar cara mau bekerjasama dengan orang. Even saya suka orang ya, saya mesti bekerjasama dengannya. Lepas ya, saya dapat belajar juga cara mengurus semua benda. Macam urus lighting, urus audio, lepas ya stage management. Macam mana lah. Kalau Dayang? Kami boleh time management, masa. Bila cikgu sudah datang patok, kami orang perlu datang juga patok. Lepas kami orang boleh belajar lagi. Apa lagi selain audio, memang si pandai, memang dipandai pula benda ya. Banyak ilmu lah Tok yang dipelajari. Tapi namun cikgu sekolah Tok tegas sih dalam orang sawak madah gauk. Dalam bidang teater Tok. Tegas. Adakah tegas yang membawa erti 1000 makna ataupun sebaliknya? Bawa erti. Oh, yang tegas juga. Kami orang perlu ikut juga. Baguslah yang tegas punya. Si tegas pun kami orang kan bermain juga. Lalu si malah kerja macam mana. Okey, baik. Jadi apa harapan kita orang untuk menjadikan Sekolah Seni Malaysia Sarawak lebih hebat dari segi bidang teaternya, bukan saja dari bidang teater, daripada pelbagai seni persembahan yang ada di sekolah tu? Saya harap lebih banyak adik-adik dekat luar sana dapat masuk sekolah seni. Sebab sekolah ni Best. kita dapat solahkan kita pun bakat. Kita si pandai kan tak boleh masuk je. Cikgu boleh ajar. Beranikan diri. Pasal nak kita masuk sekolah tu nak senang nak dapat kerja. Kami isi pula. Wow. Itu je. Tak ada hashtag Okey. Pewaris Hashtag Penjana Pewaris Budaya Bangsa. Okey, tapi satu soalan lagi lah. Bagi kita dua kan, bidang teater tu adakahnya penting untuk generasi akan datang untuk mewarisinya? Pentinglah juga sebab Pentinglah juga kah penting? Penting, sangat penting. Penting. Sebab dekat sekolah seni tu kita bukan belajar seni camai-camai aja. Kita belajar sejarah seni kedak Mak Yong, pasal wayang kulit. Si banyak niat yang tahu Mak Yong tu. Betul? Saya setuju dengan apa. Inilah sebenarnya saya nak tunjukkan kepada penonton. Di luar Sinun, sebenarnya seni persembahan value-nya sangat tinggi penonton. Tiada Madah tiada harga yang mampu untuk dia beli. Ya, ilmu yang sangat mahal. Jadi kita dua nang champion. Nang champion. Nang champion. Nang champion.
Kini tu kita nak nangga champion-champion Sekolah Seni Malaysia Sarawak berlakon. Kita nak nangga betapa hebatnya dan kami akan menyahut cabaran sekolah tu berlakon bersama dengan champion kita. Jadi, let's go. Ready. Katakan Manda, bukan ketiga kamu salah. Kamu bertiga adalah orang-orang yang sesat. Perkara yang penting adalah sistem. Tahu nak mata gila macam ni nak. Boleh lah, gila macam ni. Gila segila tu kita rasa macam dia tak betul. Padahal kita gila sebenarnya. Padahal kita sistem proyek tu betul. Padahal kita macam dengan ekspresi muka tak gila, tangan dengan macam tak gila lah. Okay. Sistem. Yes. Sistem pro rakyat. Yeah. Okey, boleh. Belum lagi. Bukan. Oh ya, sorry. Belum. Sorry. Bukan dulu. Bukan. Okey. Ketiga-tiga kamu adalah salah. Kamu adalah orang-orang yang sesat. Perkara yang paling penting adalah sistem. Sistem pro. Ya. Boleh. Biasa dengar tak orang sebut gila-gila bahasa? Baiklah. Mari kita mulakan sekarang. Dunia aku ialah kuasa. Dengan kuasa, dunia ini berada di bawah aku. Kuasa mencipta kuasa. Bukan. Kau salah. Wang ialah duniaku. Duniaku ialah wang. Dengan wang, dunia berada di bawahku. Wang membeli manusia, dunia, dan kuasa. Bukan. Engkau berdua salah. Engkau berdua gila. Gila boleh merosakkan dunia, manusia. Jadi, ikut aku. Dunia aku fikiran. Fikiran ialah kewarasan. Kewarasan fikiran. Aku dapat wang nafsu. Uang, kuasa. Hei kawan, Fikiran juga boleh merosakkan fikiran. Fikiran yang rosak boleh membawa kepada sasau. Sasau boleh membawa kepada gila. Dan gila boleh membawa kepada kehancuran dunia. Kehancuran dunia boleh membawa kepada kehancuran manusia. Oleh sebab itu, ikutlah aku. Dengan kuasa, aku boleh mengawal fikiran. Aku juga boleh mengawal dunia. Dan wang telah terbukti bahawa wang juga boleh mengawal fikiran. Dan sekaligus mengawal kuasa. Seterusnya, mengawal manusia dan dunia. Bukan. Kamu bertiga adalah orang yang sesat. Perkara yang paling penting adalah sistem. Sistem pro rakyat. Putus asa melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Okey, cikgu. Sekolah Seni Malaysia Sarawak memang terbukti hebat dalam pelbagai bidang persembahan, muzik, tarian, lakonan. Tapi apa aspirasi kita, harapan kita untuk menjadikan Sekolah Seni Malaysia Sarawak dipandang mata dunia? Harapan saya supaya anak-anak yang dihasilkan di sekolah seni ini boleh bersaing dengan orang di luar, untuk menjadi industry player, dalam bidang apa saja bidang yang mereka ambil di sini. Kalau bidang muzik, mereka menjadi pemuzik. Kalau teater macam ni, sekurang-kurangnya mereka terlibat dalam seni teater, baik di belakang ataupun di depan tabir. Yes, disebabkan sekolah tu nama-nama champion, guys. Kita ada cendah hati sikit. Sekolah kita nang champion, cikgu. Sekolah